Apa dosa? Gapo asbab yang buat kita kena seksa dalam kubur? Ada satu hadis Nabi SAW, ada satu hadis. Nah, duduk wayak. Hadis ni hadis sahih. Nah, Bukhari pun ada sebut, Imam Ahmad pun ada sebut, dan lain-lain lagi. Ada satu kali Nabi SAW jalan ke kubur. Nah, Nabi jalan ke, Nabi lalu. Nah, ke kubur. Ada dua kubur hak Nabi royak kepada sahabat. Nabi kata kan? Nabi kata, nah, dua kubur ni duduk kena seksa. Ada dua kubur hak Nabi kata, Nabi jalan-jalan, lepas tu nah, Nabi jalan ke kubur ke, Nabi Allah Ta'ala tahu, Nabi Allah Ta'ala dengar. Sebab tu Nabi kata, kalau fa'umum semua ni Allah Ta'ala tahu sebenarnya aku tahu. Habis. Tak kena pakat hijau, tak kena makan gapo dah. Wa amal ibadat kepada Tuhan. Sebab apa? Takut kena jumpa masa rapeh. Takut. Sebab tu Allah Ta'ala tak bagi kita dengar, Allah Ta'ala tak bagi kita tahu supaya Tuhan tahu kepada Nabi SAW. Nabi jalan dengan sahabat. Ada dua kubur Nabi lalu kat tu, Nabi kata, dua kubur ni duk kena seksa. Ada dua kubur, nah kubur-kubur ni tempat orang tanya orang mati lah. Nah, tu bukan tempat makan nasi, tempat tanya orang mati. Ada dua kubur. Kita nak mari tengok kata kubur dua ni kena seksa sebab gapo? Nabi sebut. Hak saya nak sebut pagi ni hak ni dah. Nak wi kita tahu, patut nak wi kita pakat beki. Nak wi kita pakat tinggal benda maksiat ni. Nabi lalu ke dua kubur ni Nabi kata duk kena seksa dalam kubur. Ada dua orang duk kena seksa dalam kubur ni, dua kubur ni. Jadi kita boleh faham kata, nah, dalam kubur ada seksa. Dalam kubur ada azab. Dalam kubur ada kantaraman, ada balasan azab daripada Allah. Tak tunggu di hari akhirat lagi, tak tunggu neraka lagi. Dalam kubur kalau kita buat dosa dengan Tuhan tak taubat, Tuhan tak maaf, kena seksa juga dalam kubur ni. Hak ni Nabi royak ni. Nabi jalan hadis pun hadis sahih. Nabi jalan dengan sahabat, lepas tu Nabi kata dua kubur ni duk kena seksa. Bermakna katanya dalam kubur ada seksa. Nah, ada seksa. Satu ya dua kubur ke? Satu Nabi kata satu kubur ni, nah, dia buat dosa apa? Dua kubur, satu kubur hak kena seksa tu Nabi kata dia kecing tak basuh, ataupun kita panggil tu dia kecing. Dia keluar apa kata waktu biar kecing kita kecek mudah-mudah dia kecing, lepas tu dia biasa kecing tak suk, lepas tu dia basuh dah. Lepas dah tu kecing tu bet pula sikit, dia pun tak herah. Kecek mudah-mudah. Faham tu makna dia. Kecek mudah-mudah kak, dia kecing tak ada buat istibrak. Kalau sebutlah kitab kak, tak ada dia kecing tapi dia tak ada buat istibrak. Baiklah. Ya gini aman oyak ke. Kita ni tak kira tina yatel dah. Kita kecek mudah-mudah ni. Gini, kita orang yatel ke. Bandingkan mudah-mudah. Kita kecing ke, kita kecil sudah mula-mula ke, kita rasa kata habis dah dah. Tapi sungguhnya tak habis lagi. Amal nak banding supaya dengan air peli. Kita buka air. Peli kok 6 tu Pala kok 6 tu. Tempat buka air tu. Misal tu peli, kita buka. Air duk tubik guru. Lepas tu kita katuk. Kita katuk air peli tu, kita pergi kata air tak tubik langsung dah ke? Ya ada sikit air tubik. Kita katuk dah peli, katuk pah. Air banyak tak tubik dah, tapi lepas dia kita katuk tu ada titik, 2 titik hak tubik pula lepas dia kita katuk. Kalau kita katuk lama-lama, dia baru habis tak ada tubik. Supaya tu kita kecing. Kita kecing, berhabis kecing pak. Kita pergi katanya tak ada tubik dah, tapi dah ia ada lagi. Lepas tu kita kena buat lagu mana? Kita kena buat istibrak, panggil lah istibrak. Di antaranya istibrak kita buat cara kita berdaham. Buat gini. Kita buat lagu tu, sudah kita kecing kita buat. Ia nak tekan, ia nak pergi tekan, nah jadi nak tubik habis. Ataupun kita lurut dia sikit, lurut. Nah, ada sikit-sikit tu tubik. Ataupun kita jalan boleh 4-5 yakah kerana
Lepas tu kita cuba kecing mula, tekan mula. Dia nak tubik. Tu. Hak Nabi kata satu kubur tu kena seksa. Nah, dia kecing tak suk. Lagu mana? Dia kecing tak suk. Dia kecing, lepas tu dia pergi basuh. Lepas dia tu tubik kecing pula, dia tak herah. Gini, nak banding mudah-mudah gini. Dia kecing. Dia kecing sudah tu, dia pun basuh. Sudah dia basuh, dia pakai kain sarung ke, dia pakai baju maya. Tengah-tengah dia duduk maya, air kecing tubik. Bukan air kecing tubik macam gitu, tubik sikit je. Kalau kita banding kat titik je, kita wasa kata tubik. Kita wasa kata tubik supaya air kecing ke gapo. Tu. Lepas kita tahu dah kata supaya air kecing tubik titik ke sikit ke no. Kita tak heran pakai maya lagu tu. Orang lagu ni lah kena seksa lah kubur tu. Ni orang lagu ni. Faham tak? Sebab tu lah kita kena ngaji juga. Dalam kitab ulama sebut cara kita kecing lagu mana nak biar bersih sungguh. Nak bersih sungguh. Nak. Sebab tu kita semua kena amati sikit. Kita masuk bilik air bila-bila ke. Sudah kita kecing gapo ke, kita kena buat istibrak. Kita luruk dia ke atau kita buat lagu tu kan. Jangan duk lopak dalam bilik air. Amo duk wasa kata orang duk semer dalam bilik air sebab lopak dah berkali. Lopak ya licing, ada sabun ada gapo licing gong sugum kepala, masuk rumah sakit. Kena buat cik masuk rumah sakit, buat gapo? Duk lopak kan nak buat istibrak tak kena lopak. Nah kita jalan kerana kok ni 45 nayakah, lepas tu cuba kita tekan sikit lagi. Dia nak tubik. Tu ingat molek. Nah. Tu ingat molek semua kok kita. Kena buat istibrak laka semua orang. Lepas tu lagi amo nak peringatan kepada kita semua sebab amo pun duduk pergi kok tu kok ni juga sikit dua. Lepas tu kita pun masuk di pom minyak. Tak kira pom minyak mana pun masuk pom minyak. Nak kecil nak gapo ke. Kita masuk dalam air, dalam bilik air, dalam hong nam pom minyak kena pakai jaga di situ. Kita tengok kita masuk ke, ya amo tak reti juga atau ya wak tempat kita nak kecing ke. Kalau duduk diri tu lain lah. Ni. Duduk diri pun nak jaga juga. Takut ngecik kena kain kena luar. Lepas kita guna luar tu pergi duduk semaya pula. Pakai tidak sah lah ke mai kita. Selaginya kita masuk dalam bilik air ni. Banyak ke bilik air paminyak tak kira paminyak mana pun. Ya ada hang nama bilik air. Lepas tu bilik air tempat duduk kecing ke berak ke dengan tepi ni belah kanan ni banyak ke belah kanan tak. Dia nak buat tempat cebok air, ada air tu, lepas tu nak buat tempat kita basuh cebok air, basuh kecing ke gapo ke. Ia duduk sama dengan tempat kita duduk. Bukan duduk pasal gini tak, duduk tinggung supaya kecing berak duduk bilik air pasal duduk tinggung Kalau duduk atas supaya kisi ni ke, lain lah hak tu kita atas. Ni duduk tinggung. Masalahnya kita kecing ke kadang-kadang yang ngecik masuk dalam air ni. Bah air hak dia cedek ke tak cukup 2 kolah. Apabila air tak cukup 2 kolah, masuk najis dalam air tu jadi air mutanajis. Air tu jadi air najis. Kita ambil air najis, basuh tubuh kita. Sudah kita basuh, kita ambil luar, kita ambil ke saung kita, mari pakai. Jadi air tu air najis kena di luar kita. Kita ambil luar kita tu gis mayat. Mayat tak sah. Mayat tak sah. Sebab tu amo nak wiale di antaranya kalau kita nak masuk bilik air, molek kita ambil air luar yang ada bilik. Kalau kita masuk dalam bilik air peminyak ke, ya ada pengata kok nan tempat cumi, ya ada cumi ke. Lepas tu ya ada peli situ Kita pun ambil bekas pelalik. Bekas air pelalik kita buka. Lepas kita ambil air luar, buat masuk bilik air. Tu jaga tak sewi campur dengan air hak ni Faham tak? Kadang-kadang lutut kita ni tinggi pada dengan air hak demo cedek lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni kena pakai jaga Allah. Maya tak sah.
Nah, tu dia dah Allahu Rabbi ya Karim. Nah, maya tak sah. Sebab tu Allahu Rabbi. Maya kita maya tak boleh nak ukar masalah. Apa kita maya tak sah, apa najis dok capa dengan najis. Tu ingat molek dah. Sebab itulah kalau saya pun masuk dalam bilik air, masuk bilik air apa ni tu, apa ni? Masuk dalam bilik air apa? Panaman ke? Pawinyok ke? Kita tiada bekas lain. Tak saya nak ambil air ni buat basuh. Sebab apa? Takut hak pia-pia tak mungkin bukan sore hak masuk dalam bilik air baik tu Orang tu orang ni pakai ada kalau orang hak pasal malah ke pakai pacang lalu dah. Tak duduk pakai diri gitu. Masuk dalam bilik air. Orang suruh duduk tinggal lagu tu ya dak pakai diri. Kadang-kadang anak budak umur belah-belah nak pakai ya pakai luar ke. Malah anak-anak buai fabi ya pun celah tusa ya. Tengah tusa ya, lepas tu ya baca. Ngecik habis kat tepi-tepi tak apa kita orang tak tahu gapo masuk ya jadi. Nah, sebab tu Allahu Rabbi. Kalau boleh ke kalau tak kapik ena ke kita cari sejik lagi. Badan dengan cari pototo. Badan dengan cari apa minyak tak kira lah gapo pun. Nah, takut ada masalah lagu tu. Mak ya tak sah. Sebab apa? Sebab pakaian kita, kain kita hak ni tu capur dengan najis. Allahu Rabbi ya Karim. Nah, sebab tu kita nak pakai jaga. Benar ni hani ni amal rasa kata ramai orang tak tahu. Nah, ramai orang tak tahu. Kita nak pakai jaga dah. Allahu Rabbi. Lepas pada ni kita nak gimana nak masuk poinnya ke apa? Kita jadi suku. Nah, kita jadi suku. Allahu Rabbi ya Karim. Habis di situ tu di antara. Nah, di antara orang kena seksa dalam kubur iaitu orang hak tak ada buat istibara, orang kecing. Lepas tu ya sudah kecing ya basuh lalu dah. Lepas dah tu tubik bulat kecil sikit je. Ya buat tak heran. Ya semaya dengan kain tu. Ya semaya dengan pakaian tu maka nah orang lagu ni kena seksa dalam kubur wal iazabillahi min zalik. So lepas tu Nabi pun ada dua kubur ke. Nabi lalu, Nabi jalan ada dua kubur yang kena seksa. Satu kubur Nabi royak ada kata sebab apa yang kena seksa. Kubur yang kedua hak Nabi kata kena seksa, ya ada dua kubur hak Nabi lalu, lepas tu duk kena seksa. Nabi kata kubur yang kedua ni masa hidup di atas dunia dia duduk ngupak haure. Tak ada kerja lain duk ngupak haure. Duk kecik haure. Duduk ninta kun eun. Put ninta kun eun. Ingat molek orang ngupak ke orang duduk dalam kubur kena seksa dah. Jangan buat main-main. Setengah orang tu tak apa tu hewi mulut kita nak buat gapo ikut kita nak kecik gapo. Walaupun dia tu tak kecik hak kita pun dia duk kecik hak orang lain, kalau masuk dalam kumpulan golongan orang yang ngupak kena seksa dalam kubur, jangan kita buat main-main. Jangan kita buat kata benda kecil. Kena seksa dalam kubur nak gafak kita semua ni. Sebab tu bila-bila kalau nak kecik hauran, nak ngupak hauran, cuba mikir molek kita kena tanggung, kena ambil seksa dalam kubur tu nak ke? Ni Nabi sebut dalam hadis diri ni. Nabi lalu kat kubur, ada dua kubur duk kena seksa. Satu kubur, Nabi royak dah. Kubur yang kedua, Nabi kata kena. Kubur yang dua ni hok duk kena seksa sebab apa? Di atas dunia dulu dia duk ngupak hauran. Nah, kita boleh faham sini kan? Orang ngupak ke orang di atas dunia, kalau dia tak pergi halal, dia tak pergi minta maaf, dalam kubur kena seksa. Allahu Rabbi ya Karim. Wal iazabillahi min zalik. Berat sebab tu kita semua kena pakai jaga. Bukan taruh tu kalau kita duk kecek haura ke pahala hak kita duk kacau wak, duk kacau taruh tu boleh dia orang kita ngupak. Faham tak? Misal kita kecek hapok mak. Pahala semaya, pahala puasa kita duk kacau wak tu hewi, tu on. Kalau kita lah ni enggak on. Masuk dalam banci hak pok mak. Hak orang kita ngupak. Bukan masuk duit, masuk pahala. Allahu Rabbi ya Karim, la ilaha illallah. Sebab tu kita semua kena pakai jaga.
Yang pandai-pandai kita guna masa luar kita kok lain. Tak sedut ngupak hau ya. Tengok Nabi royak ni. Orang ngupak hau ya mati duduk dalam kubur kena seksa. Ya Allah, apa ramai mana fak kita semua hari ni duk buat lagu ni. Masa luar sikit duk ngupak. Pas ngupak ya tan hati dengan mulut saja. Dulu dengan mulut, lah ni dengan tangan, dengan ibu tangan. Kena pim. Ya Allah. Nah, dalam geruk, dalam klum hak dia buat kerana fok-fok dia saja ataupun dalam komen kerana. Nah, ni. Sebab tu ya Facebook ni di antaranya bengeto khosi ya. Ya buat orang kita ni mudah ngupak hau. Jangan deh. Sebab tu kita semua ni kalau kita tengok kesel, jangan kita kok kesel doa. Sebab apa? Dia nak tubik kok yang ada jahat juga kadang-kadang. Apabila orang ni kita tak kenal dia, kita kecek hau dia lah. Ya aku kenal ya ni. Ya ni dulu gini. Habis. Ya Allah. Nah. Ni kita nak pakai agama molek. Jangan kita ngupak. Nah, kita tulis pin dalam komen, kita hantar, kita main Facebook ataupun main dalam like. Tak kira lah. Kita guna tangan kita tulis. Masuklah ngupak juga. Ya Allah. Ni besar dah. Sebab tu kita semua minta pakai jaga lako. Jangan kecek ngupak. Orang kecek ngupak di atas dunia, tak taubat dengan Tuhan, tak minta maaf dengan orang dia ngupak, masuklah kubur, kena seksa. Wala iyazabillah. Ingat molek yang kita semua. Dalam malam Isra Mi'raj Nabi SAW nampak ada manusia duk makan bangkai. Bangkai ni benda mapuh. Supaya lemu mapuh ke bahu lagu mana lemu mapuh. Ada orang duk pergi makan tak. Lemu mapuh misal lemu kena tepuk kereta. Mapuh lemu tu. Ada orang pergi duk makan lemu tu lalu dah tak ada. Nabi SAW nampak manusia duk makan bangkai. Nabi tanya Jibril, Malaikat Isra Mi'raj tu. Nabi kata, "Ya Jibril, hei malaikat Jibril. Fak mana duk makan bangkai ni?" Malaikat Jibril kata, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, inilah umatmu yang duduk ngupak haure. Inilah seksa umatmu hak duk ngupak haure. Siapa-siapa ngupak haure di atas dunia, di hari akhirat esok, Allah Taala dia makan bangkai. Bangkai ni benda mapuh. Benda busuk. Ya Allah, takut. Sebab itulah masalah ngupak ni besar-besar. Di antara masuk dalam dosa besar. Jangan kita buat dosa kecil, jangan kita buat main-main. Ngupak haure, kecek haure ni takun masuk dalam dosa yang besar. Sebab apa? Sebab Tuhan lagi dalam Quran. Tuhan sebut wala yaktab ba'dukum ba'da. Jangan kamu ngupak setengah kamu. Akan setengah. Fakmu yang ngupak weh sama-sama fakmu weh. Tuhan larang jangan kita kecek ngupak haure. Ni Tuhan larang sebab tu dosa besar kalau kita pergi ngupak. Jaga. Lepas Tuhan sebut pula dalam Quran, atuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Adakah kamu suka makan daging saudara kamu, daging hak mati ya? Misalnya kita kata mayat, ada orang warning tak? Ada orang makan tak? Mayat orang mati. Tak ada. Mau makan lalu tak? Fakarih tumu beci. Kita beci tu kata. Kita embek. Tak ada orang hidup makan bangkai. Tak ada orang hidup makan mayat. Orang mati. Maka ulama terena. Mung beci tak boleh makan mayat ataupun daging mayat saudara kamu. Maka mu kena beci jugalah ngupak. Sebab ngupak supaya makan supaya makan daging mayat. Ataupun ulama kata hukum dia orang makan daging orang mati ni hukum dia apa? Dosa besar. Maka hukum ngupak pun dosa besar juga. Sebab apa? Sebab ngupak supaya makan daging saudara. Allahu Rabbi ni di antara orang hok kena azab di dalam kubur. Semua fak kita hak yang duk dengar lah ni janganlah buat benda maksiat lagu ni. Hari ni banyak fak kita duk ngopak orang, ngopak hak anak orang, ngopak harga tu, ngopak kok ya tu, ngopak kok yang ni. Ya jadilah ke hari ni. Jangan kecek kubur ke orang, kecek
Allahu Rabbi ya karim. Ni Nabi nampak, Nabi dengar, Nabi tahu, Nabi wayak kepada sahabat kata, orang hok dak kena seksa dalam kubur ni, orang yang duduk ngupak di atas dunia dulu. Pafak kita semua nak ke? Ngupak sedap mulut ya di atas dunia tapi kena seksa dalam kubur tu. Berapa tahun tu? Minta pafak kita semua pakat weti lah ke dah. Siapa yang duk ngupak lagi minta weti. Padai dah. Padai taubat dengan Tuhan. Kalau tu boleh tu pergi minta maaf dengan orang kita ngupak atik. Kita ngupak kau mayah, pergi minta maaf dengan mayah. Allahu Rabbi ya karim, la ilaha illallah. Nah, ini di antara. Bah Nabi wayak dah kata dua kubur ni kena seksa dalam kubur sebab gapo? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ambil pelepah tamah. Ambil pelepah tamah Nabi belah dua. Ambil pelepah tamah Nabi belah dua. Lepas tu Nabi cocok dua kubur ni. Ambil pelepah tamah hak basah tu. Nah, Nabi cocok sekubur, kubur mula-mula. Lepas tu ambil selagi Nabi cocok di atas kubur yang kedua. Bawa Nabi buat lagu tu, sahabat tanya Nabi. Muka sahabat ada dengan Nabi ni, muka sahabat jalan dengan Nabi ni. Sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, kena Rasulullah buat lagu ni. Rasulullah dia ambil pelepah tamah, lepas tu belah dua, biari dua. Lepas tu cocok di atas kubur yang pertama, lepas tu cocok pula di atas kubur yang kedua. Kena Rasulullah buat lagu ni. Sahabat nak tahulah kata Rasulullah buat lagu ni buat apa. Nabi SAW pun royak kata, mudah-mudahan Allah Ta'ala inginkan seksa keduanya selama mana tak kering pelepah tamah ni. Nabi kita buat lagu tu ambil pelepah tamah hak hidup hak ni tu, hak basah hak ni tu, hak tak kering tu cocok di atas dua kubur. Kubur pertama, kubur yang kedua. Nabi buat lagu tu buat apa? Mudah-mudahan dua kubur ni Allah Ta'ala wirangi azab, Tuhan will lepas pada seksa kubur. Maka di sini ulama kita royak kata Nabi kita doa. Di hadis ni juga ulama kata kita boleh doa kepada orang yang mati dah. Kita boleh doa kepada orang yang mati dah. Minta orang yang mati dah duduk dalam kubur ni lepas pada seksa kubur. Minta orang yang duduk dalam kubur ni selamat. Minta orang yang duduk dalam kubur ni Tuhan ampun dosa. Boleh kita doa kepada orang yang duduk dalam kubur. Lebih-lebih lagi orang yang duduk dalam kubur tu mak abah kita, tok kita, mak kita, anak kita, adik-adik kita, waris-waris kita, orang dalam keluarga kita. Sepatut lebih lagi kita kena doa kepada mereka. Sebab doa orang yang hidup kepada orang mati tu boleh. Tengok Nabi kita doa kepada orang yang duduk kubur, orang yang duduk dalam kubur kena seksa ni tu. Dan ada ulama kata Nabi cocok. Nabi ambil pelepah tamah dua tu, cocok di dua kubur. Sebab apa? Sebab pelepah tamah dua, pelepah tamah hak hidup ni duduk berzikir kepada Allah. Ya gini, ya pohon kayu semua kita duk tengok, kita ya tak bunyi kata pohon kayu duk zikir kepada Allah, tapi pohon kayu semua makhluk Tuhan duk zikir kepada Allah. Duk sebut nama-nama Allah. Maka ulama kata selama mana pohon kayu ni duduk hidup, selama tu pohon kayu duduk zikir kepada Allah. Maka dengan sebab pohon kayu duduk zikir kepada Allah, orang dalam kubur boleh tupeh. Orang dalam kubur tu hawi dengan azab. Orang dalam kubur tu hawi dengan azab. Tengok. Jadi kita boleh faham sini ulama sebut tara kita ambil pelepah tamah ataupun ambil pohon kayu hidup. Pohon kayu hak hidup ni duduk zikir kepada Allah. Pas Nabi sebut dalam hadis kata Nabi kata selama mana pohon kayu ni tak kering, selama tu orang dalam kubur tu hawi dengan azab. Maka kita boleh ambil dapat pada hadis ni ulama sebut kita ambil pohon kayu hak hidup-hidup tu, kita tanam ratik, kita cocok di atas kubur-kubur mak abah kita. Selagi mana, selama mana pohon kayu duduk hidup, pohon kayu tu duduk zikir kepada Allah, dan orang yang duduk dalam kubur boleh ambil manfaat dengan sebab pohon kayu duduk zikir kepada Allah. Sebab tu kita semua ni kena cari pohon-pohon kayu, pohon-pohon kayu atik.
Pohon kayu hak hidup-hidup ke, kita cocok di atas kubur mak abah kita. Dengan sebab pohon kayu duduk hidup-hidup hal itu, dia duduk zikir kepada Allah, mak abah kita duduk dalam kubur boleh ambil manfaat. Kita biasa malah dah duduk zikir. Nah. Kita misal tu hari Maat ni kena kita pergi ziarah kubur mak abah kita ataupun lama-lama sekali, kita pergi ambil pohon-pohon kayu hak hidup-hidup cocok di atas kubur mak abah kita. Mudah-mudahan kubur mak abah kita tu Allah Taala beri manfaat dengan sebab pohon kayu ni duk zikir kepada Allah. Pada hadis ni jugalah hak kata tak boleh kita wear pohon kayu yang ada di atas kubur tu. Tumbuh-tumbuhan upuk-upuk upuk-upuk hak tumbuh di atas kubur tak boleh kita nak wear. Sebab apa? Sebab semua tu duk zikir kepada Allah, orang dalam kubur boleh ambil manfaat. Hak timbul isu dan masalah yang kita rasa-rasanya ramai juga lah duduk kecek tu. Mana? Masalah cabut upuk atas kubur. Tu masalah. Sebab apa? Sebab ya gini, sebab pohon kayu dan upuk hak tumbuh mari tu duk zikir kepada Allah Taala, orang dalam kubur boleh ambil manfaat. Sebab Nabi kita ambil pohon pelepah tamar tu cocok atas kubur tu. Maka ulama kita, tok guru kita ya royak ya gini. Pohon kayu ataupun upuk hak tumbuh di atas kubur, hak tu jadi milik hak orang dalam kubur. Kita main misit tak nak pergi cabut tak boleh. Main misit nak pergi cabut. Supaya kita tanah wah dia. Tanah wah makte dalam kebun kita. Orang lain misit nak remik tak? Main misit. Moga hak ni hak kita, milik kita, hak kita tanah. Orang lain nak bagi ambil bukan tak boleh. Orang dalam kubur, kalau pohon kayu dan upuk tumbuh di atas kubur dia pun lagu tu. Ya tak boleh kita nak buat cabut semua. Kalau kita buat bersih bersembek, bukan weh, tapi kita potong. Misal tu ya semua doa, misal tu ni kubur ke. Pas semua doa tinggi. Nah, pohon ataupun upuk tinggi, semua doa. Kita pun nak cuci lah, tapi kita bukan buat. Nak cuci kubur, kita pun potong. Nah, kita potong kerak ke atas tu ada gapo? Kita nak patena kubur gapo tu kita kena faham molek juga. Patena kubur tu boleh lah supaya orang duk patena kubur di hari raya ni tu. Patena kubur kau tu gani ke, kita kena jaga. Kita main misit nak pergi cabut rupuk dan pohon kayu hak tumbuh di atas kubur ke. Sebab pohon kayu tu duduk zikir kepada duduk zikir, duduk sebut nama Allah ni. Orang dalam kubur boleh ambil manfaat. Kita ni tak tahu apa bakal cabut habis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu kita nak jaga. Lepas pada ni kita ngaji dah pagi ni Allah Taala bagi kita tahu dah ni kita nak pakai usaha. Lama-lama sekali kita gizat dah kubur kita. Kubur abah aku, kubur tok aku, kubur cik aku lagu mana Kita panggil anak kita hak duduk gizat dah nak mengu kan, kita gizat dah kubur mak kita, kita tengok kubur mak kita, kubur abah kita lagu mana. Kubur mak abah kita lagu mana tengok. Semua korang kalau gitu kita buat bersih sikit. Tapi kita bukan hidup buat semua, kita buat bersih, perak buat bersih. Bukan buat semua. We ada nampak kubur, apa tu kita cocok pohon besar-besar apa. Bukan tak bersalah je. Supaya dia mau cocok di atas kubur-kubur. Upuk dan pohon kayu ni zikir kepada Allah, orang dalam kubur boleh ambil manfaat. Selagi mana pohon kayu tu duduk hidup duduk zikir kepada Allah, orang dalam kubur boleh ambil manfaat. Subhanallah. Lepas tu ulama kita pun royak juga atas tengok. Bapa ni pohon kayu lagi duk zikir, orang dalam kubur boleh ambil manfaat. Apatah lagi manusia yang beriman dengan Allah baca Quran atas kubur kepada orang mati. Ni pohon kayu duk zikir ya. Manusia yang beriman dengan Allah duk semaya, duk puasa, duk baca Quran. Patu yang mari kubur mari baca Quran kepada orang dalam kubur. Tak lebih lagi tak utama lagi Tara pohon kayu duk zikir kepada Allah boleh manfaat ke orang dalam kubur. Pak kita
orang manusia yang beriman dengan Allah Ta'ala baca Quran wi kepada orang mati lebih pada pohon kayu duk zikir lagi lah. Sebab tu fak kita semua, kalau mari ziarah kubur mah abah kita lama-lama sekali, bulan sekali ke setahun kali kena masa kita klik mari ziarah kubur mah abah kita, minta sekara ya, gapo? Minta baca surah Yasin sekali habis tak apa dah. Kalau pandai, kalau ingat surah Yasin, moga bukan mari nak mengu. Mari lama-lama sekali. Pahma abah kita ya tak se gapo dah. Orang hak mati dalam kubur tak se dah rumah, tak se dah. Tak se rumah, tak se kereta, tak se motor, tak se duit, tak se nasi, tak se semua, tak se baju, tak se Facebook, tak se semua dah, tak se dah. Nak gapo orang dalam kubur? Nak pahala. Nak pelebun. Sebab tu fak kita semua pakat awaklah pahala wi kepada mak abah kita ratik. Sedekah wi kepada mak abah kita ratik. Baca Quran wi kepada mak abah kita ratik. Doa wi kepada mak abah kita ratik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dah kita pakai usaha lah ke. Sebab tu kita nak pakai usaha. Kita buat. Ada satu hadis dalam kitab yang nama Tazkirah. Ia sebut ada satu manusia yang mati bawa dosa besar sepanjang bukit. Manusia ni yang mati buat dosa besar sepanjang bukit. Tapi ia tubik pada kubur tak ada dosa sikit habuk. Ia pun tanya, kata, "Gena yang masuk dalam kubur dosa banyak sepanjang bukit tapi ia tubik pada kubur tak ada dosa." Maka malaikat riwayat, Allah Ta'ala ampun dosamu dengan sebab anakmu duk doa, duk istighfar kepadamu. Ya Allah, subhanallah. Sebab tu fak kita semua kena pakai doa ratik dan istighfar kepada mak abah kita ratik. Ni kita nak pakai usaha lah ke. Kalau kita mari ziarah kubur mak abah kita, kalau tak pandai baca surah Yasin, baca surah Qul huwallahu ahad banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca surah Qul huwallahu banyak. Kalau tak pandai baca surah Yasin, kalau pandai baca surah Yasin, molek baca surah Yasin. Sebab surah Yasin adalah hati bagi Quran. Baca Al-Quran ke surah Yasin. Baca hati Quran Yasin tu. Kalau tak ingat Yasin, baca Qul huwallahu banyak. Banyak tu tara mana? Ikut kita, kurang-kurang belah kali. Batu niat kepada mak abah kita. Ada saudara kita tanya, "Ustaz, kalau kita baca Quran di rumah kita kita niat pahala kepada orang di kubur, orang dalam kubur, siapa ke tak?" Ya, insya-Allah siapa. Kita wak ya. Hijab kita wak, bukan hijab kita pahala ke orang. Pahala kepada orang itu hijab Allah Subhanahu wa taala. Kita doa dengan Allah, "Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pahala baca Yasin aku saat ni. Qul huwallahu aku baca saat ni hadiah kepada mak abah aku hak mati dah, ya Allah." Hijab kita minta dengan Tuhan. Tuhan nak uwi siapa, tak sewi siapa, tu hijab Allah. Bukan hijab kita. Mu baca tak siapa di mabahamu. Mu dah mana? Hijab siapa ke dak pahala kepada mabah kita, hijab Tuhan. Hijab Tuhan. Hijab kita wak ya. Hijab kita wak ya. Ada ulama kata siapa? Sebab tu fak kita semua, kalau kita kata siapa boleh pahala kepada mak abah kita, kita buat yang tinggal. Hubungan kita dengan abah kita tak butuh. Dengan mak kita tak butuh, dengan orang yang mati dah tak butuh. Hubung situ. Hak besar kali banyak kita nak tinggal, kita pahala kepada orang mati dah. Pahala kepada orang mati dah, banyak kita nak tinggal.
Dia mau mati dah. Nah, misal tu mak dara mati dah, mari kita mati dah, abang kita mati dah. Agak apa lagi? Mati dah. Ya Allah, yang ni. Tak butuh hubungnya. Siapa pahala kepada mereka insya-Allah. Nah. Jadi nanti kita nak kecek lepas pada ni, tengok esok kena amalan hak kita buat pahala tu siapa kepada orang dalam kubur. Kita nak ngaji pula. Sebab apa? Sebab kita nak buat kepada mak kita, abah kita, dan kita nak buat kepada kita sendiri pun boleh. Kita buat amalan hak ni, bagi kita mati pak pahala duk siapa kepada kita. Kalau kita mati sikit lagi, kita rasa mujur. Alhamdulillah mujur aku buat amalan hak tu masih hidup. Aku mati boleh ambil pahala lagi. Pahala duk siapa diku lagi. Nanti kita ngaji mula. Esok kerana insya-Allah taala. Nah. Jadi kita boleh faham di hari ni, di pagi ni, di beberapa perkara. Hak saya royak di antaranya orang ngupak kepada orang kena seksa dalam kubur. Maka dengan sebab tu kita pakat jagalah. Pakat tinggallah benda maksiat tu, kita pakat taubat. Mudah-mudahan Tuhan maaf kepada kita semua insya-Allah. Nah, habis di situ.